Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi bacaan dan juga ibrah daripada kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga insya-Allah dengan sesi kita pada setiap petang malam permulaan malam di negara Brunei Darussalam ni, kita akan insya-Allah dapat sedikit insya-Allah untuk memahami daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dia akan menjadi pencerahan kepada hidup kita. Moga-moga dia akan menjadi guide kepada kehidupan kita yang tak lama ni. Moga-moga walaupun kita tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dapat memahami hadis, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan dan juga sedikit ibrah yang akan kita berikan. Kita akan cuba ambil ekstrak daripada hadis-hadis Nabi ni. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang memberi feedback kepada line line suara dan juga gambar insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di hadis yang ke-45 insya-Allah. Hadis yang ke-45. Hadis ini hari ini kita akan baca hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seperti biasalah kita tak akan ceritakan tentang Abu Hurairah ni kerana sangat-sangat popular dah Abu Hurairah ni. Jadi apa kata Abu Hurairah? Katanya bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di sini dalam hadis ni, laisa syadidu bisura'ah innamas syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadabi. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini pendek ya pada petang ni, hadis yang ke-45 ni, iaitu Nabi SAW bersabda, laisa syadidu, bukanlah asyadid ni maknanya ialah kekuatan. Asyadid tu maknanya ialah orang yang kuat lah, kita katakan orang yang kuat, orang yang maknanya orang kalau gaduh, kalau bergusti, kalau bertumbuk, kalau berapa-apa lah kan, maknanya dari segi fizikalnya maka dia akan menang. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata laisa syadidu bisura'ah, bukanlah kekuatan itu, kehebatan itu ialah dengan orang yang bisura'ah, iaitu dengan bergusti. Kita katakan bergusti iaitu bergomol, orang Terengganu katakan, maknanya dengan berbelah kan, ikutlah apa-apa nama lah kan, tapi yang maknanya ialah bertempurnya tu kan, bergaduh kan, lawan kekuatan kan, tak kira lah tangan ataupun apa, tapi itu nama dia as-sura'ah. Jadi Nabi SAW kata bukan kekuatan tu, orang tak tengok pada benda tu, tapi kita nak tahu seorang tu kuat tak kuat tu, Nabi kata apa? Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat itu, orang yang gagah perkasa itu, allazi yamliku nafsahu indal ghadab, iaitu seorang yang mana boleh mengontrol, boleh memiliki nafsahu, dirinya ketika ghadab, iaitu ketika marah. Jadi ertinya di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita membuat satu measure yang berbeza, penilaian yang berbeza. Nak kata orang ni kuat ke, orang ni lemah ke, bukan ditentukan oleh dia ni kalau bergaduh dia menang, kalau dia bergusti dia menang, tak. Tapi nak tengok dia ni sebenarnya dia boleh kontrol tak diri dia bila dia marah. Kalau orang tak boleh kontrol diri dia ketika dia marah, maka orang tu sebenarnya tak kuat walaupun dia menang dalam pertandingan. Jadi itu adalah neraca baru yang Nabi SAW cuba betulkan di kalangan para sahabat. Terima kasih yang memberi feedback suara insya-Allah. Jadi maknanya sekarang ni kita dah dapat satu benda yang baru, iaitu bukan pertempuran yang menentukan menang kalah. Jadi kalau kita tengok orang tu walaupun kuat mana, bukan hebat dia kan, sasa body kan, maknanya kan sado dan sebagainya kan, tapi tengok-tengok bila marah tak boleh lawan, marah dia tak boleh kontrol, maknanya dengan marah pun dia kalah. Jadi apalah guna dia tu, hebatnya kan hebat badan, hebat fizikal saja kan. Jadi insya-Allah kan ini adalah merupakan satu value baru, neraca baru yang Nabi SAW ajar pada kita. InsyaAllah itu hadis yang ke-45. Jadi Imam Nawawi sebutkan sikit di hujung hadis tu, dia kata was-sura'ah bi dhammis sad. Jadi kita tahu kan Imam Nawawi ni adalah salah seorang daripada orang yang hebat dalam bahasa sebenarnya kan.
Dia ni berasal daripada Syria. Syria ni memang ramai melahirkan ulama-ulama kan. Dulu lah sekarang ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Syria dah macam-macam dilakukan oleh musuh-musuh Islam kan. Dia hancurkan. Maknanya dah lama dah kan. Syria, Syam itu adalah merupakan tanah-tanah yang melahirkan ramai ulama-ulama. Tapi sekarang kita hanyalah, insya-Allah kita berharap moga-moga Allah SWT akan beri kemudahan, insya-Allah pelepasan, insya-Allah moga-moga Allah SWT akan menaikkan kembali insya-Allah Syam dan juga Mesir. Jadi kata Imam Nawawi was-sura'atu was-sura'ah, dia bukan sur'ah, dia sura'ah. Kata Imam Nawawi bi dhammis sad, iaitu su fathir ra, makna fitur bari atas ra tu, jadi sura gitu. Wa asluhu indal arab man yasra'u an-nasa katsiran, iaitu orang yang banyak bergusti, maknanya banyak berlawan dengan orang. Jadi melawan menang, itu maksud as-sura'ah. Jadi alhamdulillah kita habis hadis yang ke-45. Kita masuk sekarang hadis yang ke-46. Jadi kepada sesiapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin ini, sama ada guna phone ke, guna tablet ke, guna komputer ke, dan guna apa-apa, insya-Allah boleh buka insya-Allah kan, supaya kita tengok sama-sama, kita ambil pengajaran sama-sama daripada hadis-hadis Nabi ni. Hadis seterusnya ialah daripada An Sulaiman ibni Suradin radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang jarang kita dengar. Nama dia Sulaiman ibni Surad. Ini cerita tentang dia ni panjanglah, insya-Allah ada, nanti kita akan cerita nanti insya-Allah. Nanti saya banyak berhutang daripada tuan-tuan dan puan-puan semua ni kan. Jadi kita dengar dulu tu cerita dia. Apa dia? Kata Sulaiman ni, dia kata Sulaiman bin Surad ni, dia kata qala kuntu jalisan ma'an nabi. Tengok kan, dia kata aku pernah duduk bersama dengan Nabi, jalisan ma'an nabi. Maknanya of course lah dia ni memang sahabat kan. Tapi tak popular kan. Kalau Ibnu Abbas ke, Ibnu Mas'ud ke, Ibnu Umar ke kan, itu orang popular. Abu Hurairah kan, orang popular kan. Tapi ni jarang-jarang kita dengar kan nama dia kan, Sulaiman bin Surad. Jadi okey, kita kata dia ni pernah duduk bersama dengan Nabi, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali tu. Wa rajulani yastabani. Ada dua orang pada masa tu di depan Nabi ni kan, maknanya yastabani makna kata mengata. Aku kata kat kau, bergaduh lah kan. Tapi bergaduh tu dalam keadaan maknanya seorang kata kat kau, orang ni kata kat dia, orang ni kata kat dia, mengata-ngata lah kan di antara satu sama lain. Benda tak bagus kan. Depan Nabi tu berlaku kan. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Salah seorang daripada mereka ni yang duduk kata mengata ni dah merah lah muka dia. Wantafaqat audajuhu. Kata Sulaiman, intafaqat ni maknanya ni kembang ni. Audash ni maknanya orang-orang dia dah naik. Kalau dah marah kan, orang marah kan ni berkembang orang ni, intafaqat ni. Faqala Rasulullah, jadi pada masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkatalah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lam. Nabi kata, aku tahu ada satu benda, kalimatan, ada satu kalimah. Nabi kata, lau qalaha, kalau orang tu bercakap, kalau orang tu sebut kan, la zahaba anhu ma yajid, nescaya akan hilanglah apa yang dia sedang ada pada tu, iaitu sedang kadang marah tu, kadang merah muka lah, lepas tu ni orang-orang ni dah menggelembung sini kan. Nabi SAW kata, aku tahu kalau ada satu kata-kata kalau dia cakap macam tu, nescaya akan hilanglah apa yang dia sedang hadapi tu, kemarahan dia tu. Apa dia? Nabi SAW kata, lau qala. Ini Nabi ajar kan? Nabi beritahu kita kan? Jadi kita ni kan, ini menjadi maknanya panduan lah untuk kita. Kalau kita ni mungkin datanglah perasaan marah ke apa-apa lah kan, jadi kita ni dia ajar seolah-olahnya secara tak langsung kita ajar kata-kata ni. Kata dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Simple kan, sama seperti kita nak baca Quran kan. Mula-mula kita nak baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ni kan, jadi maknanya Nabi kata apa? Nabi kata zahaba anhu ma yajid. Kalau dia kata macam tu, auzubillahi minasyaitonir rajim, maknanya bukan kata sajalah kan. Ni bukan kata apa ni, kita kata sebagai apa ni, bacaan mentera-mentera kan. Tapi maksudnya ialah kata dengan faham apa yang dia cakap tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim, iaitu aku berlindung daripada syaitan. Maknanya ingat tu kan, bahawa kan syaitan sekarang ni sedang datang ni kan. Sebab dalam hadis yang lain disebutkan bahawa syaitan daripada api. Jadi syaitan daripada api, jin daripada api, bila dia masuk dalam kita, dia akan jadi panas, dia akan jadi merah. Tu jadi merah muka tu kan. Cuba tengok dalam cermin. Jadi Nabi SAW kata zahaba anhu ma yajid. Nescaya kalau dia cakap macam tu, zahaba, akan pergilah
anhu daripadanya ma yajid apa yang dia ada tu, yang dia kat atas kandang merah tu. Faqalu lahu, lalu orang pun sahabat-sahabat lain pun pergilah berkata kepada lelaki tu. Dia kata apa? Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, orang pun beritahu kepada dia tu. Jadi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kamu ni. Ta'awwaz billahi minasyaitonir rajim. Minta lindung. Kata kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Muttafaqun alaih. Jadi hadis tu tamat di situ. Maknanya dia tak ceritalah orang tu pergi, tapi maknanya apa dah jadi kepada orang tu wallahu alam lah, dia tak cerita dalam hadis ni kan. Tetapi maksudnya sini ialah apa yang kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni. Apabila seseorang tu marah, kita marah, dalam keadaan marah macam mana pun, maka yang patut kita kata ialah kita ingat sini kan, iaitu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya-Allah kan semua mudah kan, semua kita hafal. Tak ada payah-payah kan. Alhamdulillah kan. Muttafaqun alaih tu hadis tu kuat tu kan, hadis tu muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kita tengok seterusnya ayat 40 hadis yang ke-47. Hadis yang ke-47. Hadis daripada Muaz ibni Anasin. Wa an Muaz ibni Anasin radhiyallahu anhu. Ni pelik juga ni, Muaz bin Anas Muaz bin Anas. Daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kazama ghaizan. Sekarang ni apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kazama ni maknanya ialah kalau kuda tu kan, kita pegang tali kekang dia tu, tali yang duduk sini tu kan, kita duduk di belakang tu, kita pegang tali tu, itu kazama. Ghaizan ni kemarahan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tali tu untuk kuda tu, maksudnya ialah kita pegang tali tu supaya kuda tu ikut arahan kita. Dia panggil kekang, mengekang tali kekang. Jadi maknanya kita heret sini, dia pergi sini, pergi heret sini, pergi sini, itu maknanya kan, itu tali kekang. Jadi orang ni Nabi SAW kata man kazama, orang yang menahan marah dia, mengekang marah dia kan, mengkontrol marah dia. Ghaizan tu kemarahan kemarahan. Dia hampir sama dengan perkataan ghadab tu, ghaizan tu maknanya datang dari dalam. Gitu kan. Jadi kalau ghadab tu maknanya dia dalam dan luar. Kalau ghaiz tu dalam dia tu. Tak keluar lagi ghaiz, perasaan marah. Wa huwa qadirun, Nabi kata kalau siapa yang mengkontrol marah dia, perasaan marah dia, sedangkan wa situ ialah waul hal dia panggil. Waul hal tu maknanya dalam keadaan semasa tu dia tu mampu, qadir, mampu ala an yunfizahu, dia mampu untuk melaksanakan. Maknanya kalau dia nak tumbuk orang tu, dia boleh tumbuk, dia mampu. Kalau dia tak mampu tumbuk, tahan marah pun tak adalah guna sangat kan. Ini maknanya dia mampu buat, dia boleh ambil tindakan. Maknanya kan, kalau dia nak ambil tindakan, kalau dia nak bunuh, boleh bunuh. Gitulah katakan maknanya kan. Maknanya dia boleh buat apa yang dia nak buat pada masa tu. Dia ada kuasa, dia ada power, dia ada tenaga, dia boleh buat, tapi dia tidak buat. Dia tetap juga menahan marah dia tu, menahan diri dia kan, supaya tak keluar tu. Jadi apa dia kata, da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Nescaya Nabi kata ni, Allah subhanahu wa ta'ala akan manggil orang tadi tu, orang yang sanggup tu, maknanya sanggup tidak melaksanakan apa menurut kemarahan dia tu. Allah subhanahu wa ta'ala akan panggil dia ala ru'usil khalaik, ketika di atas kepala makhluk. Maksudnya di tengah-tengah orang ramai tu. Dia kalau panggil seorang-seorang mungkin tak smart kan, tak best. Ini panggil di tengah-tengah orang ramai. Tengah orang ramai maknanya masyhur lah dia kan. Tengah-tengah, kalau kita bukan, kalau maknanya kan kita kata sultan katakan ataupun raja panggil kita di tengah-tengah orang ramai, semua orang tahu, kita jadi rasa lain kan. Maknanya rasa lain lah. Kalau seorang-seorang lain sikit kan. Dia panggil kita seorang-seorang. Ini tengah-tengah ramai. Ala ru'usil khalaik, di atas kepala makhluk-makhluk. Nabi kata, yaumal qiyamah, pada hari kiamat betul. Hatta yukhayyirahu minal huril ain masya. Apa dia? Sehingga dia diberi pilihan. Awak nak pilih yang mana? Yukhayyir tu makna khiyar. Khiyar tu makna boleh pilih. Minal huril ain, daripada bidadari. Masya, mana yang dia nak. Itu maknanya habislah kan kelebihan yang Allah Ta'ala beri sangat dahsyat kepada orang. Jadi maknanya di sini pengajaran dia bukan kita nak cerita pasal pilih bidadari tu. Nak ceritanya ialah bagaimana boleh tak kita melaksanakan untuk mencapai tu.
mencapai apa yang Allah Ta'ala nak beri tu, iaitu apa? Maknanya menahan kemarahan ketika mampu untuk melaksanakannya. Jadi insya-Allah kan kita sama-sama insya-Allah berjuang melawan diri kita. Nak tunjukkan kita ni kuat iaitu kita lawan nafsu kita lawan kemarahan kita. Kalau kita rasa ada nak marah, kita cuba lawan insya-Allah. Memang Allah Ta'ala uji kita kan dengan macam-macam perkara kan. Bila ni kan jadi insya-Allah kan kita tunggu siapa yang dah dapat menahan kemarahan dia akan dapat syurga, dia akan dipanggil, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kita sambung lagi hadis yang ke-48, masya-Allah. Hadis yang ke-48 an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan. Sekarang Abu Hurairah berkata bahawa ada seorang lelaki, dia kata rajulan dia kalau ar-rajul makna lelaki itu, kalau ar-rajul, kalau rajulan rajulun maknanya ialah seorang lelaki. Jadi Abu Hurairah berkata, dia kata bahawa ada seorang lelaki ni pernah berkata qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata ausini. Ausi tu daripadanya kalau kita kata wasiat wasiat. Tapi maksud sini ialah bukannya wasiat bagi wasiat nak mati, bukan. Tapi maksudnya ialah nasihatilah aku, peringatkanlah aku. Itu ausini. Jadi itu menjadi kebiasaan kepada para sahabat dulu, kepada orang-orang salafus soleh. Mereka ni kalau berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka, berjumpa dengan orang soleh kan, mereka kan minta nasihat. Tolong nasihat saya sikit. Ausini, dia kata kan, berilah wasiat, berilah peringatan kepada aku. Gitulah maknanya. Dan mereka menerimalah peringatan tu. Peringatan ke, nasihat ke, teguran ke kan. Bukannya melenting. Kita suruh orang nasihat kita. Bila orang nasihat kita, kita pula melenting. Kita pula marah. Pandai sangat nasihat aku. Macam dia tu hebat sangat. Itulah pula kan kita. Jadi itu kita tengok kan. Maknanya style, kita kata cara hidup umat Islam zaman dahulu ni, mereka ni sangat-sangat macam tu kan, nak menerima nasihat, manalah tahu kan kata kan. Jadi qala, lalu Nabi SAW pun berkatalah kepada orang tu, la taghdab, makna jangan taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, lelaki itu berkata lagi, ausini ya Rasulullah, ausini, maknanya nasihati aku ya Rasulullah. Nabi pun berkata qala la taghdab, Nabi kata jangan pemarah. Jadi ada dua perkara lah yang kita nak sebut sini. Yang perkara yang pertama sekali, jangan marah. Maksudnya jangan marah ni, adakah maksud dia jangan ada perasaan marah dalam diri? Ulama-ulama kata perasaan marah dalam diri ni tak boleh kontrol. Benda tu adalah naluri insan. Maknanya semua manusia akan dijadikan oleh Allah SWT ada perasaan rasa nak marah. Kalau tak ada marah ni tiang lampu, dinding, itu tak ada marah kan. Tapi kalau manusia, dia memang ada marah. Even binatang pun kita tengok kadang-kadang dia marah juga kan. Kita buat benda-benda sakit hati, dia gonggong kita kalau anjing kan. Jadi manusia lagi. Tapi apa maksud Nabi kata, Nabi SAW kata ni jangan marah ni. Jadi maksudnya ialah iaitu janganlah kamu membuat sesuatu benda, ini kata ulama, membuat satu benda yang lahir daripada perasaan marah tersebut. Maknanya kalau perasaan marah tu ada dalam diri, kontrol, tahan, jangan menyebabkan keluar daripada dalam tu. Keluar dari dalam ni, mungkin keluar dengan mulut, akan mengata macam-macam, celaka apa benda, ataupun mungkin dengan marah, dengan merahnya kan, ataupun dengan tangan, dia akan nak pukul orang kan, ataupun dengan kaki kan, nak terajang orang kan, contohnya. Jadi benda-benda tu adalah merupakan, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu la taghdab, jangan kamu marah. Bukan jangan marah tu, jangan ada perasaan marah dalam diri, tu tak boleh. Itu hampir-hampir kita nak katakan, kalau kita manusia biasa ni tak boleh, memang akan ada marah, tapi janganlah perasaan dalaman kau tu menyebabkan ianya keluar dan menyebabkan kamu ni melontarkannya kepada orang lain yang kamu marahi itu. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, nak sentuh dalam hadis ni ialah kenapa Nabi SAW ni bila ditanya berulang kali oleh lelaki ni, tiba-tiba dia kata la taghdab. Orang lain macam mana? Kadang-kadang orang lain bila minta nasihat daripada Nabi tak kata perkataan ni, Nabi kata perkataan lain pula. Jadi ulama-ulama buat kesimpulan macam ni. Dia kata Nabi SAW tahu setiap daripada orang yang bertanya di hadapan baginda tu, Nabi tahu dia ni masalah apa, masalah terbesar dalam hidup dia. Maksudnya ialah masalah yang patut dibaiki dalam hidup dia. Ada orang mungkin tak baik dengan ibu bapa,
Ada orang mungkin dia malas berjihad. Ada orang mungkin dia ni malas buat ni. Ada orang mungkin sembahyang lambat. Jadi bila orang tanya baginda Nabi SAW, dia tengok orang tu, bergantung kepada orang tu. Kalau orang tu jenis memang dia ni jenis pemarah, jadi Nabi akan kata ni. Dia selalu memang kalau dia marah kan, dia start lah nak tampar orang, nak apa, nak belasah orang. Jadi Nabi kata ni. Cantik kan? Jadi kalau ada orang lain pula tanya, orang tu jenis malas sembahyang kan. Sembahyang di akhir waktu. Sembahyang asar dekat maghrib. Sembahyang maghrib dekat isyak. Sembahyang isyak dekat subuh. Taklah kot. Tapi maknanya lambat. Kalau orang macam tu biasanya, kalau ditanya Nabi akan berkata apa? Sebaik-baik amalan. Maknanya aku nak nasihat kepada kamu ialah sembahyang di awal waktu. Jadi mana ia bergantung kepada bagaimanakah sifat orang tu, maka Nabi SAW akan berkata macam tu. Jadi itu adalah pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita sambung seterusnya ialah hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49. Masya Allah kan. Laju kita malam ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tetap lagi, masih lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata? Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata apa? Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmizi ataupun rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi hadis ini, riwayat Tirmizi ni, dia kata hadis ini berasal daripada Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda. Nabi kata ma yazalu, sentiasa maksudnya. Ma tu tidak, yazalu tu maknanya hilang kalau ikut makna asal. Jadi ma yazalu itu rangkum dua perkataan tu, nama dia ialah sentiasa, berterusan makna, tak berhenti-henti. Al-bala'u, al-bala' maknanya ujian. Al-bala' ujian bukan bala. Bala bahasa Melayu. Bala ni tak elok biasanya kan bahasa Melayu. Tapi al-bala' tu ujian. Bil mu'min wal mu'minati, akan terkena kepada orang mukmin lelaki dan juga orang mukminah perempuan. Kemudian fi nafsihi, terkena tu pada apa? Terkena pada badannya, pada dirinya. Pada dirinya makna badan dia lah, pada anggota dia lah, ikutlah apa-apa kan. Wa waladihi, kemungkinan kena anak dia. Wa malihi, kadang-kadang pada harta dia. Hatta, Nabi SAW kata hatta, maknanya benda tu berterusan lah. Sebab Nabi kata wa ma yazal, berterusan sehinggalah hatta yalqallaha ta'ala, sehingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud berjumpa dengan Allah hingga matilah maknanya selagi mana dia hidup, jangan haraplah maknanya dia akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan sentiasa uji dia. Jadi kalau kita dah tahu macam tu, kalau kita kena apa-apa, kita kenalah apa yang sakit ke apa kan, kita ingat hadis ni. Hadis ni Nabi SAW kata akan sentiasa orang mukmin, orang mukminah akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia, pada harta dia, pada anak-anak dia, family dia, sehinggalah dia akan berjumpa dengan Allah Taala. Wa ma alaihi khati'ah. Dia kata, Nabi kata dan tiadalah ke atasnya khati'ah, makna kesalahan. Maksudnya terhapus dosa dia. Maknanya Allah Ta'ala, sebab itulah kalau orang tak diuji ni, dia kena takut sikit. Tak ada ujian langsung, sakit pun tidak, senang hati selama-lamanya kan, tak ada masalah langsung dalam hidup ni kan. Bahaya juga kan, takut kita. Sebab apa? Takut ada dosa dia tak akan tercampak, dosa dia tak akan terbuang, dosa dia tak akan hilang daripada dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji kita dengan samalah seperti kita kata, iaitu dengan apa? Kalaulah emas tu, nak cari emas tu, nak jadikan emas gold tu betul-betul pure, maknanya kan, pure maknanya tak bercampur dengan tanah, tak bercampur dengan apa-apa logam-logam lain kan, dia mesti dibakar, kemudian dipukul, dibakar, pukul, barulah lama-lama dia akan hilanglah semua benda-benda yang kita kata tahi besi lah, benda yang tak berguna lah, yang bercampur dengan emas sikit-sikit kan. Akhirnya kita akan dapat emas yang pure emas. Bila dapat pure emas tu lah, maknanya kita kata itu yang kata tak ada khati'ah tu. Orang mukmin takkan ada kesalahan pada dia. Jadi barulah dia boleh masuk syurga dengan mudah. Jadi kalau ada dosa ni susah nak masuk syurga kan.
Kena bakar lagi dalam api neraka kan. Waliyazubillah min zalik. Jadi hadis Abu Hurairah ni nak beritahu bahawa kan, bila seorang kita ni kena bala, kita jangan sedih. Kita jangan anggap bahawa bala tu adalah merupakan itu Allah Ta'ala tak sayang pada kita. Jangan anggap bahawa bala ni ialah aku ni tak betul, aku ni buat perkara tak betul. Tak. Betul tak betul tu bukan tandanya ialah dengan kena ujian tak kena uji. Allah Ta'ala akan uji kita. Yang kita takut bila Allah Ta'ala tak uji, tu yang kita takut. Firaun orang kata tak pernah sakit. Itu orang katalah kan, saya tak tahu sangat lah kan maknanya kan, tapi maknanya ialah sini kan. Jadi maknanya apa kan, iaitu kalau kena kesakitan, apa-apa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kita bersabar, moga-moga kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. So ada bacaan tu kan, At-Tirmizi, At-Tirmizi, tu tak apalah tu itu boleh check lah dalam kitab hadis. Dan kemudian satu lagi, waqala hadisun hasanun sahih. Hasanun sahih sini kan, kata Imam Imam Tirmizi. Ini istilah ni. Jadi saya sentuh sikit kan, ada masa sikit lagi ni, iaitu kita sentuh sikit. Hanya Imam Tirmizi sahaja dalam periwayat hadis yang ramai, sama ada Bukhari, Muslim dan sebagainya, orang lain tak guna istilah ni. Istilah apa? Iaitu hadis hasan sahih. Kerana apa? Kalau ikutnya hasan sahih ni, dia macam kontradik sikit. Hasan ke sahih? Dia either hasan sahih atau sahih. Tiba-tiba datang Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Macam mana pula bercampur dua? Jadi ramailah ulama-ulama yang mengatakan apa maksud hasanun sahih oleh Imam Tirmizi ni. Ada setengah kata bahawa ada banyak riwayat, satu riwayat hasan, satu riwayat sahih. Jadi Imam Tirmizi kata hasan sahih. Ada yang kata pula ialah setengahnya pada periwayat tu ada orang kata dia ni hasan, ada yang kata dia ni sahih, periwayat tertentu kan. Jadi maknanya hadis tu akan jadi hasan sahih kerana ada pendapat kata hasan, ada pendapat sahih terhadap orang tertentu. Jadi itulah beberapa yang disebutkan oleh para ulama tentang hasanun sahih. Jadi kita masuk kepada hadis yang ke-50. Masya-Allah kan. Kita masuk kepada hadis yang ke-50. Kita habis 49 hadis tentang sabar ni. Jadi insya-Allah tak berapa banyak lagi hadis, kita akan tamat hadis yang sabar, kita akan masuk kepada topik baru insya-Allah. Jadi untuk setakat itulah petang ni dulu, insya-Allah kita jumpa lagi dalam hadis yang ke-50 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Jumpa lagi, kita tangguh dulu majlis pada petang ni dengan kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.